Cuba type sikit. So biasanya kalau kalau rumah ada laptop, you boleh guna laptop lah masuk coaching. Sebab apa? Senang. So bila kita nak tanya kan, dengar tak? You boleh type dengan laju. Kan? So kena invest satu laptop lain kali. Okay? Semua dah ready ya? Okay, Yana dah ready, G dah ready. Ini memang bagus lah. Adakah yang masuk hari ini kan? Memang semua memang malamat adalah nak jadi manager di Forever. Ada masuk Mi. Ya. Mi, makan makan Mi. Umi, kenapa? Okay. G kata ya, betul. Okay. So yang sudah manager kan, lagi perlu you masuk sebab apa? Sebab hari ini kan, kita nak share macam mana kita nak coaching. Okay, macam mana kita nak dapat lagi ramai manager dalam rangkaian kita. Betul tak? So that's why sebenarnya kita nak jadi manager di Forever kan, you rasa senang ke susah? You rasa senang ke susah? Cuba jawab. Senang ke susah? You cakap senang, dia tak senang. Betul tak? You cakap susah, dia tak susah juga. Siapa rasa macam tu? Saya rasa macam tu lah. You cakap senang tak senang juga. Wah, dia ada cabaran juga. Tapi you cakap susah kan? I rasa macam taklah susah sangat. Tak susah macam kita makan gaji kan? Kalau kita makan gaji kita hadap dengan bos kita setiap hari kan? Kena punch card setiap hari pukul 8 punch card. Lepas tu pukul 5 baru boleh keluar kerja. Lepas tu kan, memang bos suruh buat apa, kita kena buat apa. Lepas tu, sampai kita kerja dengan orang makan gaji, kita kena jaga anak kita. Jaga dia punya waktu sekolah, hantar dia pergi tuition. Betul tak? Dengan masa kegangan masa dengan bos terikat. Lepas tu kita kena fikir, anak punya masa tuition lah, nak ambil dia lepas sekolah lah. Lepas tu, kita kena fikir juga mak ayah kita. Banyak juga benda kita nak fikir kan. So sometimes kan, I fikir kan, kita nak jadi manager di Forever kan. Sebenarnya lagi senang daripada kita makan gaji. Macam begitu kan. Okay. So malam ni, okay, I nak tanya lah. Okay, sudah ramai kan, makin ramai. So rupa-rupanya orang sekarang suka lewat. So that's why sikap lewat ini memang bagus ke tak bagus you rasa? Kan, memang tak bagus kan. Okay, so memang orang dah tahu. Macam kita pergi sekolah, anak-anak pun kita punya cikgu kan. Memang tak boleh nak kita lewat, betul tak? Okay, so kita kena belajar untuk tepat masa. Okay. So lepas tu, sekarang dah makin ramai kan. I dah nampak Yana, dah nampak Suhaima, Ruzima. Okay, yang lain kalau you nak buka kamera, so you boleh buka lah. Pastikan you pakai baju ya. Bila I tengok muka you, I happy tau. Saya rasa macam selamat. I tak cakap dengan dinding macam tu. Okay. Kan Cik Su kan? Sengih kat situ. I nak tanya kan. Dah makin ramai. I nak tanya you all lah. Okay, you jawab saya. Okay, you rasa kan? Okay, Bel sudah 11 tahun lah di Forever, betul tak? 11 tahun. Okay. So, Bel sudah capai banyak kali CBM. Okay. I nak tanya you all kan. You rasa kan? Kenapa Bel ataupun leader-leader yang lain, kenapa boleh capai CBM banyak kali? You rasa apa Bel boleh begitu lama dalam Forever dan banyak kali capai CBM? Cuba you fikir, cuba you jawab saya. Tak ada jawapan yang betul atau salah. I nak tengok apa jawapan you. Apa you rasa? Kenapa Bel boleh begitu lama? Sebab apa? Adakah sebab saya pandai? Tak ada orang jawab. Yakin dengan apa yang kita buat. Okay, G. Ismail, fokus. Bel yakin dengan business Forever. Buat je. Suhaimah. Okay, lagi. Yang lain rasa sebab apa? Tanpa fikir-fikir. Ruzima jatuh cinta. Jatuh cinta dengan siapa? Dengan Kim. Sebab usaha dan yakin dengan maklumat. Kan? Betul ke? Ini ialah jawapan you guys. Kenapa Bel boleh lama? Kan?
Betul tak? Kadang-kadang kita fikirkan kenapa Datuk Desmond kan dia boleh begitu lama, 23 tahun tau. Kan kita fikirlah kalau kita cinta suami kita lah ataupun cinta seseorang lah, isteri ke suami ke siapa-siapa lah. Boleh tak kita cinta seorang tu sampai 23 tahun? Cinta tu itu percintaan. Boleh begitu kekal lama? Boleh. Wah, Cik Su kata boleh. Wah, ini memang sangat setia punya orang kan. Kan? I rasa kan ini jawapan memang ada yang boleh, ada yang tak boleh kan. Itu sebabnya kenapa penceraian, kes perceraian semakin banyak, betul tak? Kan? Tak setia. Betul tak? Bukan saja di Malaysia, banyak negara sebenarnya kes cerai semakin banyak. Bel tak curang macam Hanafi. Hanafi. Siapa tu? Cuba cerita. Macam ada story je. Oh, Hanafi adalah artis ke? Artis mesti ada story dia. Kan? So, doktor. You ke? I tak tahu ini story nanti you cerita kat belakang. Kita boleh kepo sikit sekarang kan. Kan kita boleh setia kan satu bisnes 23 tahun. Wah, memang I rasa sangat long lasting jugalah. I rasa kan ini percintaan yang lama, betul tak? So Sifu pernah cerita ke I kan, sebenarnya kita kenapa dia boleh kekal dalam forever begitu lama. Dia sudah capai banyak kali, rasanya setiap tahun pun dia capai CBM kan. Sebenarnya bukan sebab kita lelaki. Kita bukan sebab kita lelaki. Lelaki panggil apa? Nasib baik. Kalau nasib baik mungkin you sekali capai. Lepas tu next year tak capai. Macam tu, itu panggil nasib baik. Ada juga orang yang nasib baik dia capai CBM juga. Tapi dia tak mungkin setiap tahun boleh capai CBM sebab nasib baik. Mesti ada something punya. Itu somethingnya lah apa tau? Itu something sebenarnya adalah dengar baik-baik tau. Ialah rahsia kita. Tak you catat. You nak ingat, you ingat. Kita yang capai CBM ni boleh dengar suara ayat. Boleh dengar. Angguk sikit kalau boleh dengar. Boleh okey. Rahsia dia adalah kan kita cuci. Kita cuci itu kad sangat laju. Cuci, you tahu cuci? You ingat tak? You pernah bukan main lah. Pernah tengok tak poker card? Siapa pernah tengok poker card punya? Poker card. Tahu tak poker card? Itu poker card yang ada 52 keping card punya. You buka-buka, you main 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 apa? JQK King. Kan 1 hingga 10, lepas tu JQK King. Siapa pernah tengok? Bagi saya 1. Semua orang tahu tak itu poker card? Tahu kan? 1 hingga 10 ada 4 keping punya. JQK King. 4 keping punya. Ingat tak? Itu poker card. Yang lain tak tahu apa itu poker card? Tak pernah tengok. Tak pernah tengok ke? Ruzima pernah tengok tak? Poker card. Yang lain tak pernah tengok poker card Ya betul. Betul. Tak pernah tengok ke poker card? Ke I punya line sudah jam. Suhaima pernah tengok? Cik Su pernah tengok poker card? Tak pernah tengok? JQK King pun tak tahu. Itu card tak tahu. Macam mana mau cakap Itu poker. Suara sangkut-sangkut. Patutlah. Poker card tahu tak? Poker card. Macam mana mau cakap ini poker card. I online cari sekejap. Lepas tu saya share screen Okay. Okay, ni. Poker card. Yang ni. Pernah tengok tak? Sekejap, I buka. Yang ini pernah tengok tak poker card? Yang ni nampak tak screen saya? Daun teruk. Ya, ibu betul. Daun teruk. Poker card yang card ni. You nampak tak? Dia ini card. Card ini memang you tak boleh main lah. You pernah tengok lah mungkin.
Tahu tak? Kan? You nampak tak? 1, 2, 3, 4. Nampak? 4 huruf punya. Ada love, ada daun, ada segi 4 ini. Lepas tu J, K, Q, King. Ini. So ini memang you tak boleh main. Okay? Muslim tak boleh main. Tapi kita pernah tengok. Okay? Ini kad. Ini keping. Kedai RM2 ada kan? 52 4 keping. Okay? So you tengok kan? JQK ada berapa keping? 12 keping saja, nampak tak? Ini adalah fighter. Kita punya helang. Nampak tak? Dalam 52 keping ada 12 keping adalah helang kita. Nampak? 12 keping QK. Ini nampak tak? JQK. Tak apa. Kita nak cari ini JQK. 12 orang helang you dalam you punya poker card. Nampak tak? So that's why kan orang yang capai CBM kan sebenarnya bukan mereka sebab pandai, tetapi mereka sangat laju buka ini card. Dia buka. Ada orang kan, dia buka pertama. Dia buka pertama kan. Dia adalah J terus. Ada orang buka sampai 20 orang dia pergi GEP 20 orang masih lagi tak jumpa dia punya J. Dia punya J duduk kat ke 21. Baru dia buka GEP, dia dapat seorang helang VIP. Orang yang ke 22 orang, dia buka, dia dapat seorang Q, seorang helang. Faham tak? So that's why kita kena buka itu kad sangat laju tau. Kena buka itu kad sangat laju. Baru you dapat you punya helang. Boleh faham tak? Apa yang Bel nak sampaikan? Siapa boleh faham? You cuba type saya. Siapa boleh faham? Siapa? Okay, siapa boleh faham? Type saya. Macam tak faham je you all. Boleh faham Ji boleh faham nanti I jelaskan lagi details pasal yang ini. Faham Okay. So that's why inilah rahsianya. So bukannya orang yang CBM dia pandai, tetapi mereka sangat laju pergi cari dia punya helang. Kita nak cari helang dia. Okay. So that's why kalau kita hari ini kan kita nak cari downline, kita nak cari helang bawah kita kan. Kita mesti buat apa? Kita mesti punya helang. Okay? Macam sekarang Ruzima, you tahu kan? Memang nak cari helang. So macam mana cara kita nak cari helang? You kena GEP banyak. Nampak tak? You GEP, you buka itu kad, buka. Then you akan jumpa you punya helang. JQK. You nak cari you punya JQK kat mana? Adakah orang yang ke-20? Ataupun orang yang ke-30? Ataupun orang yang ke-40? Itu siapa yang tentukan? Siapa yang tentukan? Tuhan yang tentukan. Orang yang keberapa ialah you punya helang. Tetapi boleh tak you cepatkan, you lajukan itu masa untuk dapat you punya helang? Boleh tak? Siapa yang tentukan kelajuan you dapat? Siapa yang tentukan? Adakah Tuhan yang tentukan? Ataupun upline yang tentukan? Siapa yang tentukan kelajuan you dapatkan helang? Ya, diri sendiri. Itu sebab kenapa ramai orang kenapa saya buat setahun, sudah 2 tahun, masih lagi kita belum lagi boleh capai apa yang kita nak. Belum lagi sampai ke manager. Bukan sebab you tak pandai. Bukan. Adalah sebab you buka kad tu terlalu slow. You kena fikir balik, ada tak you hari-hari GEP? Hari-hari you pergi cerita GEP, then baru you buka kad, you sangat laju buka. Mungkin orang ke-20 you dapat seorang VIP yang betul-betul nak berniaga bersama you. So kalau you lambat, mungkin orang cakap 2 bulan you kena jumpa 50 hingga 100 orang, betul tak? Kita selalu cakap kan. Tapi kan, you setahun you setahun pun belum lagi pergi buka 50 kad. You pergi
50 GEP pun belum buat. So macam mana you nak dapat? Helang you. Betul tak? Setuju tak? Kan? Itu sebab hari ini Bel kan pun buat benda yang sama setiap hari. Okay? Sifu pun buat benda yang sama setiap hari. CBM yang lain pun buat benda yang sama setiap hari. So kalau hari ini kita nak CBM kan, kita kena buka. Kita kena buka sangat laju. You punya GEP kena sangat laju. Kena sangat laju dan you akan dapat helang you. Okay? So that's why hari ini kan, Bel nak sharing apa? Okay, Bel nak share apa kan? Sebab hari ini kan, kita memang ada ramai orang yang ada apa masalah banjir, betul tak? Kita tahun 2021 memang ada banyak cabaran, betul tak? Termasuk Bel sendiri pun, saya pun ada banyak cabaran juga, okay? Bukan saja katakan you, okay? Kita semua orang setiap hari kan, ada tak cabaran? Ada kan? Okay? Tetapi ini cabaran, you kena ingat tahu, cabaran yang berlaku di hidup kita kan, dia tak akan lama punya. Contohnya macam banjir. Banjir dia tak akan lama, betul tak? Dia bukan sepanjang tahun banjir. 365 hari. Tak ada. Di Malaysia kita sangat lucky. Bukannya setiap hari kita banjir. Dia hanya mungkin 2-3 hari. Lepas tu you nak kemas seminggu. I cakap seminggu lah. You sibuk dengan hal banjir. So ini cabaran kan. Dia hanya seminggu. Betul tak? Contohnya macam Bel kena COVID. Kan Bel kena COVID, kita nak sihat balik 14 hari. Betul tak? Dia tak akan sepanjang tahun kita COVID. Kita nak letih sepanjang tahun. Dia tidak. So that's why kan, you kena fahamkan cabaran dalam hidup kita mesti ada. Cuma dia betapa lama. Dan cabaran dia tak akan berlanjutan lama. Dia akan berhenti punya. So that's why kita kena stay strong tau. Yang penting kita punya minda, kalau kita nak berniaga kan, kita mesti sangat matang. Kalau hari ini kita cakap kita nak berniaga dalam forever, kita nak berjaya, kita nak jadi jutawan, kita punya minda kena sangat matang. Matang dari segi apa? Matang dari segi kita kena jaga emosi kita. Okay? Jangan senang diganggu oleh benda yang remeh-temeh ataupun cabaran-cabaran dalam hidup kita. Betul tak? So that's why yang paling penting kan, macam sepanjang tahun ni kan, apa yang Bel rasa tahu? Yang paling penting adalah apa? Bukan duit. Bukan duit. Macam selalu Sifu cakap, kita punya vision dalam forever ialah apa? Siapa ingat? Apakah vision kita dalam forever? Ingat tak? Yang pertama adalah apa? Ada 3 vision. Yang pertama adalah, siapa ingat? Cuba type. Siapa ingat lagi? Vision dalam BO system. Pertama, kedua dan ketiga. Yang paling penting adalah apa? Paling penting ialah apa? Siapa? Siti Aminah. So yang paling penting Siti Aminah kenapa tak dapat mute dia? Halo Siti Aminah, you boleh mute you punya mic tak dapat mute Siapa ingat lagi? Ya, Cik Su. Yang pertama adalah terbalik dah. Yang pertama adalah health, kesihatan. Kesihatan. Yang kedua adalah kekayaan, wealth. Okay, yang ketiga adalah kebebasan, freedom. Betul tak? So sama juga you tengok kan, sepanjang 2 tahun ni kan, pandemik datang ke Malaysia, datang ke seluruh dunia. Okay, kalau kita punya bank account, kalau you imagine you punya bank account kan, ada banyak kosong, ada banyak biji kosong. Berapa kosong ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 biji kosong. You sangat kaya, you tengok 7 biji kosong dalam bank account you. Tetapi kalau you tak ada kesihatan, betul tak? You tak ada kesihatan. Ini you rasa ini semua kosong ada makna tak? Sudah tak ada makna, betul tak? That's why yang paling penting adalah kita mesti jaga kita punya kesihatan. Okay? That's why apa saja dugaan, cabaran itu semua akan pergi punya. Okay?
Yang paling penting kita mesti kekalkan badan yang sihat. Oh, macam kita ada impian, kita nak hidup yang sihat, yang memang kehidupan yang kita nak. Kita nak family kita, betul tak? Kita nak career kita punya business, kita nak kereta, kita nak rumah, kita nak kaya. Tapi kalau kita tak ada kesihatan, semua benda ini sudah tak bermakna. Nampak tak? So yang paling penting mesti jaga sihat dulu. Okay? Then barulah kita fikir pasal you sudah sihat, baru kita ada pemikiran yang sihat. Baru kita boleh pergi cari kekayaan. Nampak tak? Okay? So ini adalah misi kita. Vision kita. Nampak? So that's why you tengok hari ini kan. Okay? Macam hari tu saya pun ada sharing dalam teppanyaki. Okay, Bel cakap. Ada satu orang kan, Sifu pernah cerita dengan Bel story yang ni lah. Dia cakap apa tau? Kan dia memang pergi jalan-jalan, okay, pergi jogging kat tempat perumahan dia. So dia nampak ada satu cikgu pesara tau. Ada satu pakcik lah, saya cakap pakcik . So pakcik itu kan memang sangat pandai tanam pokok bunga punya. So apa yang dia tanam kan mesti berbunga, mesti berbuah dengan cantik. Okay, memang pandai dia tanam pokok bunga. So bila ini pemuda kan, dia pergi jalan-jalan, dia melawat ke pakcik punya rumah kan. Dia nampak pakcik tu sedang berkebun. Okay, so pakcik itu kan, dia sedang potong itu pokok kan. Ada buah, lepas tu ada daun, ada bunga tau. Lepas tu dia nampak itu pakcik pergi potong itu daun. Itu pokok sangat cantik. Tapi itu pakcik dia potong itu daun. So ini pemuda kan, dia pun sangat hairan. Dia pergi tanya, pakcik, kenapa ini buah pokok sudah ada buah, ada bunga, ada daun yang cantik. Kenapa pakcik pergi potong itu daun? Dia sangat hairan. So you tahu tak apa pakcik tu cakap? Pakcik tu cakap, wahai pemuda, dia cakap, sebenarnya pakcik bukan cincai potong tau. Pakcik bukan cincai potong punya. Pakcik hanya pilih itu daun yang macam nak mati tak mati, nak hidup tak hidup. Itu daun yang sudah rosak sikit. Saya potong itu saja. Yang sehat punya daun saya tak kacau. Saya hanya potong daun yang macam nak mati, macam nak rosak, saya potong itu. Sebab apa tahu? Sebab bila saya bagi itu khasiat, saya bagi itu baja kepada pokok tu, baru itu daun yang sehat, dia boleh dapat khasiat terus daripada baja saya. Dan barulah dia boleh berbunga dan dia boleh jadi buah. Nampak tak? So itu daun yang sudah nak rosak punya kan, itu kita tak mau, kita kasih buang semua. Baru ini pokok dia boleh jadi satu pokok berbuah. Okay, lagi lebat. Nampak tak? So that's why hari ini kan kita tengok pokok pasti ada daun yang gugur. You pernah tanam, siapa yang pernah tanam pokok? Siapa yang suka tanam pokok ke sayur ke? You cuba type saya. Sebab I tahu ramai suka tanam punya. Okay, you tengok you tanam pokok bunga kan, ada tak daun yang gugur? Ada tak? Ada kan, setiap hari ada daun yang gugur. Itu daun yang gugur adalah daun yang dia sudah rosak. Nampak tak? Yang sudah tak sihat punya, dia akan gugur. Okay, so sama juga dalam business forever, you tahu tak? Bila kita pergi menaja ramai orang, Luzima sudah buat forever banyak bulan. You sudah menaja ramai, betul tak? Ada yang jadi pelanggan, ada yang jadi VIP, ada yang jadi FBO, betul tak Luzima? So, tetapi ini orang bukan semua dia akan stay bersama Luzima selama-lamanya. Dia akan gugur juga. Nampak tak? Dia akan gugur, dia akan pergi sekejap. Dia akan pergi sekejap, you nampak tak? Nampak tak? So dia akan pergi sekejap, okay? Kadang-kadang you fikir balik masa you mula-mula buat forever. You pergi recruit, you pergi GEP. Okay, you dapat VIP. VIP tu dia cakap apa? Luzima, saya nak berniaga bersama you. Betul tak? Bila dia janji macam itu, Luzima sangat happy lah. Oh, ada dah VIP nak sama-sama kita berniaga. Betul tak? You akan sangat happy, sangat excited. Sebab you dapat VIP bersama dengan you. You dapat seorang helang. Tetapi ini daun tiba-tiba dia gugur. Dia hilang sekejap. Dia sudah hilang daripada radar. Betul tak?
So ini ya sama macam pokok yang kita tanam. Dia akan gugur. Kalau dia daun sudah tak sihat, dia akan pergi. Nampak tak? So that's why ya hari ini kita berniaga forever sama macam kita menanam pokok. So you jangan terlalu sedih bila ada orang yang pergi. Bila ada pelanggan yang pergi, you jangan terlalu sedih. You akan jadi sedih sebab apa? You tak pergi potong. Kalau itu downline, dia cakap, saya nak buat 5cc. Bulan ni saya nak buat. Tetapi dia tak pergi belajar buat demo. Dia tak belajar buat GEP. Dia tak masuk kelas sistem day hari Selasa. Upline day dia pun tak masuk. Ini ya adalah daun yang tak sihat. You nak bagi dia baja. You sudah bagi baja. Tetapi dia tak nak ambil baja you. Dia tak nak. Dia jadi daun yang tak sihat. Dia akan gugur. Dia akan pergi. Nampak? You nampak tak? Dia akan pergi. So masa ini you jangan sedih. Sebab apa? Sebab kalau you teruskan membaja, you ialah pokok ini tau. You teruskan membaja dan you teruskan pergi mencari. Okay? Mencari, recruit orang-orang yang baru. Pergi pukat lagi cut you. Nak cari helang. GEP. Pergi demo. You cari lagi. Okay, helang-helang yang baru. You teruskan membaja sendiri. Okay, you tengok kan. You rasa you punya pokok kan akan jadi semakin lebat tak? You akan dapat daun yang lagi sihat tak? You akan dapat bunga yang lagi sihat tak? You rasa ya ke tidak? Siapa yang you rasa kalau you teruskan, you akan dapat? You cakap saya. Okay, you akan semakin lebat. Okay, bila you punya pokok you teruskan membaja, you punya pokok semakin lebat, semakin sihat. You punya pokok akan berbuah. Nampak tak? Apple atas pokok you. Itu buah adalah sebab apa? Sebab you teruskan. You teruskan pergi cari GEP sehingga you dapat banyak daun, banyak helang-helang dalam you punya kumpulan. You tengok kan, masa ini you punya pokok sudah berbuah kan? Itu daun yang sudah pergi, itu gugur, yang sudah gugur punya. Dia akan tengok, wah, Ruzima punya pokok sudah berbuah. Sudah jadi manager. Wah, Ruzima betul-betul serius. Dia betul berjaya jadi manager. Wah, sudah jadi F2D. Wah, sudah jadi CBM. Amin. Betul tak? You tengok, itu daun yang sudah pergi kan. You rasa dia akan datang balik tak? Kalau you rasa dia akan datang balik, you tulis datang balik. You rasa daun itu tak akan balik, you cakap tak mungkin. You nampak tak? Itu sebab kenapa dalam forever dia ada sikit beza dengan menanam berkebun. Berkebun itu pakcik potong itu daun, itu pokok potong itu daun memang gugur dia tak akan balik. Tetapi dalam forever, I bagi tahu you, ramai orang yang sudah gugur, sudah pergi, dia akan datang balik. Sebab apa? Sebab dia nampak you semakin maju. You sudah ada pencapaian. Nampak tak? That's why you jangan risau tau. You jangan risau. Wah, I punya VIP sudah pergi. I punya pelanggan sudah diambil orang. You jangan risau. Sebab apa? Kalau you teruskan membaja you punya pokok sendiri kan. I bagi tahu you, orang yang sudah hilang pun dia akan balik. Itu sebabnya kenapa ramai orang boleh berterusan jadi CBM. Setiap tahun jadi CBM. Sebab apa? Kita tak kisah orang pergi. Yang paling penting, you buka kad tu laju. You pergi GEP. Sebab kita dah tahu. Mesti ada daun gugur punya. You kena terima hakikat. Pasti ada daun gugur. Sudah terima hakikat belum? So you tak perlu sedih sangat kalau daulah you tak nak ikut you, tak nak follow you. You sudah bagi baja, sudah bagi tapi dia tak nak follow you. Apa nak sedih? Ini hakikat. Betul tak? You teruskan buka kad. You buka kad GEP, you pasti akan dapat helang yang baru. Untuk suburkan you punya pokok. Faham tak? Siapa yang rasa faham dah? Tulis faham. Akhirnya you faham. Rupa-rupanya orang yang CBM ni bukan orang hebat. Tetapi mereka selalu back to basic. Mereka selalu back to basic. Buat semula apa yang mereka buat semasa mereka AS.
Nampak tak? Macam Bel sudah CBM, saya masih lagi buat kerja saya dulu macam saya AS. Buat apa? Basic. Buat kerja yang basic. Pergi GEP, pergi buat demo. Itu je saya buat. Itu sebabnya saya dapat downline yang baru. You rasa downline saya sekarang semua adalah downline 10 tahun lepas ke? Bukan. Bukan. Kita asyik buka. Asyik GEP. Kena buka balik downline yang baru. Okay? So, secepat mana saja. Nampak tak? So, that's why hari ini kita back to basic. Kita buat apa? Ini benda lah yang Bel buat setiap hari. Sampai 10 tahun saya buat benda yang sama. Saya tak ada buat benda yang luar biasa termasuk CBM yang lain. Datuk Desmond, Sean, Cikgu Ayu, Cikgu Kak Siti Rafida, GLT Yus, itu semua buat 5 langkah ini. Benda ini je kita repeat buat setiap hari. Okay? Ramai orang, bila you tengok ini, ramai orang kata, oh yo Bel, you bosan ke tak bosan? Betul tak? You bosan ke tak bosan? Setiap kali cakap pasal 5 langkah ini. Sudah berapa kali you sudah dengar, betul tak? Siapa rasa macam ini? 5 langkah. 5 langkah I pernah dengar lah. Saya sudah tahu ini, saya dah pandai. Saya dah pandai, I dah pernah dengar. Ada tak? Siapa yang pernah dengar 5 langkah ini, tulis saya. Siapa pernah tengok ini 5 langkah? Tulis saya. Siapa pernah dengar? Tulis saya. Tak ada orang pernah dengar ke? Tak ada orang pernah dengar ke 5 langkah ini? Yana, Uzima, lagi? Lain saya macam pernah, macam sangat slow. Aisyah. Okay. Kenapa kita selalu repeat benda ini? Okay, ini adalah basic tau. Kenapa kita selalu repeat? Sebab orang akan lupa. Manusia ini sikap pelupa. Betul tak? So, selalu lupa. Sebab apa? Ruzima, I tanya you lah. Tanpa you tengok ini you boleh cerita tak? Dengan saya. Langkah pertama ialah apa? Ruzima, unmute. Cepat. I nak dengar. Aku lagi ni cakap. Kena lagi juga. Ruzima lah. Cakap, ayo, tak naklah buka kamera. Cakap, cuba unmute. Tak dengar Ruzima. Cuba unmute. Okey, pertama senarai 50 hingga 100 orang nama. Lepas tu dalam tempoh 2 bulan 2 bulan saya habiskan senarai tu. Lepas tu nak pergi tengok kan? Yang kedua? Yang kedua dah ingat lah Ben apa. Kena dah. Tadi kata pernah dengar? Pernah gitu dengar tapi lah. kena Kan? kena apa ni? Gitu Ben. Ya. Lupa kan? Lupa kan? Tak kan? Itu betul. Sebab tu kena dengar semua. Ya, okey tak apa. Thank you Ruzima. Yang pertama dah betul. Nasib baik pertama tu betul kan? Nasib baik betul satu dah. Gitu. You nampak tak? That's why benda yang sangat basic biasanya orang akan lupa. So that's why kalau hari ini you tak boleh hafal lagi 5 langkah tu, you jangan cakap you sudah pandai. Itu sebabnya kan, you tengok kan, ramai orang cari CBM sebab apa tahu? Sebab dia follow ini sistem. Okay, dalam BO sistem kan, salah satu adalah ini 5 langkah. Ini sangat-sangat penting. Kalau you betul-betul boleh hafal dan you boleh ikut, betul-betul buat. Okay, you laksanakan ini 5 langkah, I bagi tahu you pasti akan CBM punya. You pasti akan CBM punya, bukan saja manager tahu, you pasti CBM. That's why, Ruzima, kalau you nak CBM, okay, you mesti wajib kena hafal ini dan you memang betul-betul buat. Sebab sangat penting, kalau hari ini you sudah hafal, you sudah buat, okay, you kena duplicate, you kena copy bagi you punya downline.
You kena ajar tau. You kena ajar downline you buat apa yang you sedang buat. Baru mereka pun boleh jadi manager. Boleh jadi CBM. Nak, kita nak downline kita tak jadi CBM tak? Nak tak downline kita jadi manager? Nak kan? So that's why benda ini memang sangat basic. Tetapi ramai orang lupa. So hari ini kan sangat penting untuk geng-geng yang tak pernah dengar. Macam siapa yang tak pernah dengar? Ramai yang tak pernah dengar, saya rasanya cuba tulis 2 untuk kawan-kawan yang tak pernah dengar lagi 5 langkah ini. Okey, tulis 2 untuk yang tak pernah dengar. Okey, ini sepatutnya adalah manager yang memang kena coaching kepada you punya downline dan juga supervisor. You kena sepatutnya sudah tahu ini 5 langkah. You kena duplicate kepada downline. Sebab apa? Kalau you duplicate kerja ini, sangat laju you akan dapat factor yang sama macam you. Okey? So yang pertama kita tengok adalah apa? Yang macam Ruzima cakap, tulis senarai nama 50 hingga 100 orang. Macam tadi Bel cakap lah, poker card 52 orang, satu kad kan 52 keping. So bila you buka 50 keping, you pasti akan dapat 12 orang helang. 12 orang helang cukup tak untuk you jadi supervisor? 12 orang VIP cukup tak untuk you jadi supervisor? Sudah cukup. Nampak tak? So that's why kalau you sangat laju dalam 1 bulan, you boleh buka 50 orang. You GEP 50 orang tau. GEP 50 orang dalam 1 bulan, you sudah jadi supervisor. So bila you jadi supervisor, you dah boleh duplicate tau kerja ini kepada you punya supervisor, you punya VIP. Supaya mereka pun pergi buka mereka punya poker card. Dia buka 25, you akan jadi assistant manager dan you akan jadi manager juga. Nampak tak? So that's why saya akan pergi satu ke satu ini langkah. Okay? So next kita tengok langkah pertama. Tulis nama dulu. Okay? Ini adalah sangat basic. So hari ini kita dah excited. Kita nak jadi manager, kita mesti kena ada prospek, betul tak? Kan? Kalau tak ada prospek, you sudah tahu GEP, you sudah tahu forever ini yang memang untungkan duit. Kita ada 3 konsep yang sangat untung. Tetapi kita nak cakap dengan siapa? Kan? You kena fikir, saya nak cakap dengan siapa? Saya nak share dengan siapa? Sebab ini bisnes bukan seorang diri punya. Dia mesti melibatkan ramai orang, kumpulan. You nak membina kumpulan you. So you mesti kena ada prospek. So you mesti senarai nama, okay? At least 100 orang. Okay? Dalam masa 2 bulan, you jumpa habis 100 orang. Okay? Kenapa 2 bulan? Sebab apa kita nak 2 bulan? Kenapa? Sebab kita nak laju. Kalau boleh laju, kenapa nak lambat, betul tak? Kan? Kalau kita nak cari duit, kita mesti laju membuka rangkaian. You nak cari siapakah helang you 12 orang tu. So you kena buat dalam masa 2 bulan. Okay? So lepas tu kita boleh analisis name list. Bila you sudah senaraikan 100 orang, apa you buat? You bukan letak sana tunggu Tuhan datang hantar orang tu bagi you. You sudah tulis nama orang 100 orang kan? You kena buat apa? You kena step yang kedua adalah analisis nama. Okay, analisis macam mana? Okay, antara 100 orang, you mesti fikir dulu. Okay, manakah orang yang memang ada ciri-ciri ada TCP 25. Ingat ini. Ada ciri-ciri TCP 25. Apa itu? T adalah orang yang ada masa. Ada masa kiranya dia mungkin kerja pukul 9 pagi, balik kerja pukul 5. So waktu malam dia adalah masa yang free. Okay? Dia ada waktu, masa free. Malam adalah free. So dia boleh join kita punya coaching, dia boleh join system day, lepas tu dia boleh cerita demo, dia boleh buat GEP, dia ada masa dia. Okay? Siapa yang tak ada masa? Contohnya orang yang tak ada masa adalah contoh kerja di supermarket. Kan orang kerja supermarket kan pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Tak ada masa. Betul tak? So that's why orang yang macam ni kita jangan highlight dia jadi ciri-ciri TCP 25 dulu. Okay, kita nak jumpa orang yang ada ciri-ciri TCP 25. Okay, ini orang yang kita patut jumpa segera. GEP dia segera. Okay, C yang kedua adalah car. Okay, ini car bermakna dia ada transport.
Tak kisahlah kereta ke atau motor ke, bicycle ke, beca ke, bas ke, lori ke, van ke, aku tak kisah. Yang paling penting dia ada transport. Dia senang bawa diri. Okay? Dia boleh pergi center sendiri, dia boleh pergi ke COD, dia boleh hantar barang ke pelanggan. Dia sangat berdikari. Dia ada transport sendiri. Okay? You tak payah, dia tak perlu bergantung kepada sesiapa. Okay? Yang ketiga adalah P. P maknanya apa? People. People maknanya ada manusia. Maknanya dia ada kenalan orang. Dia bukan duduk di pulau. Duduk di pulau seorang, duduk dengan 2-3 orang, bukan. Dia memang ada kawan punya, ada saing punya, ada kawan yang ramai, ada orang yang jenis yang ceria, yang suka berkawan, yang suka bercakap. Kenalan dia ramai maknanya. Okey, 25 adalah apa? 25 adalah usia dia. Okey, mungkin usia dia yang sudah usia 25 ke atas. Sebab apa? Sebab biasanya orang yang usia 25, dia sudah dalam keadaan kerja. Dia sudah matang dari segi minda. Dia nak cari duit. Mungkin dia sedang cari duit nak kahwin. Dia nak cari duit untuk nak beli kereta, nak beli rumah. Okey, pemikiran yang matang. Okey. Tetapi kadang-kadang ada orang juga yang usia 18 tahun, okay, yang fikiran dia macam orang matang. Ada tak kawan-kawan? Umur 18, habis SPM baru, tapi dia dah fikir nak cari duit. Ada tak? Ada. Okay, itu pun boleh masuk dalam ciri-ciri ini. Nampak tak? So, selepas you sudah senarai 100 orang, you pergi highlight dulu. Orang yang ada ciri-ciri TCP 25. You pergi highlight. Highlight dalam you punya senarai nama dan you pergi jumpa dia dulu. Orang ini kena jumpa laju-laju. Sebab apa? Sebab ini orang mungkin kawan you. Betul tak? Dan mungkin dia saudara kepada orang lain juga yang sedang buat forever. So, kalau siapa cepat, dia dapat. Macam begitu. Nampak tak? Okay. So, selepas you sudah highlight orang yang ada ciri-ciri ini, okay, next step, you boleh, orang yang tak highlight, apa you buat? Okay, you boleh analisis dengan cara ini. Okay, you boleh tanda huruf A untuk nama yang you dengan dia hubungan okay punya, rapat. Okay, dan you senang hubungi punya, you senang, you ada nombor telefon, WhatsApp je, call ke, dapat punya, sangat rapat punya. Dan you rasa orang tu akan join dengan you. Ada harapan punya. So, you tanda A kat tepi nama dia. Nampak tak? So, selepas you jumpa orang yang TCP 25, you jumpa orang yang tanda A. Sampai sini siapa boleh follow? Tulis follow. So, siapa boleh follow? Tulis saya. Bagi 1. Tunjuk saya. Saya. Aisyah boleh Uzima, okay. Boleh follow yang lain mana pergi dah? 20 lebih orang sudah hilang dari radar ke? Yang lain? Patutnya ada 26 boleh Yang lain sudah mana pergi? Sudah tidur. Jasad di sini, row sudah hilang. Ini nanti jadi daun yang gugur. I tak tahu. I tak kisah. You gugur ke mana ke, I tak tahu. Yang paling penting you gugur pun I tak kisah sebab I akan GP orang baru. Okay. Yang penting I dah bagi baja. So you nak gugur ke, you nak stay ke, macam mana? Okay. So ini A. Okay. Yang kedua adalah tanda B. Tanda B. You boleh tanda dengan orang yang you dengan dia hubungan okay. Okay. Tapi you sudah lama tak hubung. Mungkin you punya kawan sekolah mendengar, kawan sekerja you, hubungan sangat bagus dulu. Duduk sebelah saja hubungan okey. Tapi lama sangat tak hubung. Okey. Tapi you rasa orang ini ada harapan punya. Dia akan join dengan you. So you tanda dia B kat nama dia. Okey. Selepas you jumpa A, you boleh jumpa orang jenis B. Okey. C pula adalah you dengan dia hubungan okey. Lama tak hubung, tapi you tak pastilah. You nak join dia akan join ke tak? You tak pasti. You boleh tulis C. Okay. Jenis yang D pula adalah anda rasa dia tak akan buat.
Bukan kita cakap nak tilik nasib. Tetapi kadang-kadang you fikir kan, memang you rasa dia memang tak akan buat punya. So ini orang kita tak nak bazir masa sangat. Nampak tak? So ini orang D. Bukan kita tak nak jumpa tau. Selepas you sudah jumpa TCP 25 punya orang, habis jumpa A, habis jumpa B, habis jumpa C, and then kalau you ada masa, you boleh cuba D. Orang yang jenis D. So that's why you tengok 100 orang ni, you dalam masa 2 bulan, you sebenarnya bila you sudah analisis semua orang ini kan, you sudah tanda, okay, you pergi GEP dia dalam masa 2 bulan, habis jumpa ini 50 orang. Nampak tak? Okay, 2 bulan you punya masa. So you akan cari manager sangat laju. Orang yang follow ini betul-betul pasti akan manager punya. Okay, kecuali you tak follow. You mungkin you guna setahun. So you guna setahun you punya masa sudah drag lama. So you punya sisi akan jadi sangat pecah tau. Sepatutnya you punya sisi boleh sangat rapat. Dalam 4 bulan you dah boleh manager 150 sisi. Tapi kalau you guna masa setahun untuk jumpa 100 orang, you punya sisi sudah pecah bagi 12 bulan. Ya, nampak tak? So kenapa tak naik manager? Sebab you tak fokus. So bila kita nak buat kerja, kita fokus. Okay? So antara sini 100 orang macam kita cakap tadi. Kalau 50 orang, you akan dapat 12 VIP. So kalau you jumpa 100 orang, you dapat berapa VIP? You akan dapat at least 24 orang VIP. Nampak? So that's why 20% akan jadi VIP. Yang lain 80% kan. Bukan kita tak nak tahu. Mereka boleh jadi ahli, boleh jadi pengguna. Kita nak juga. Sebab apa? Kalau pengguna, dia akan jadi business partner juga satu hari. Kalau you jaga dia dengan bagus. Macam saya dulu pengguna. Tetapi saya lompat, saya jadi business partner. Sama juga macam Ruzima. Betul tak? Mula-mula nak guna produk saja. Kan? Lepas tu, upline jaga dengan bagus. Tanya dia nak berniaga tak? Nak cari balik duit tak? Dia nak. So, dia akan lompat jadi leader. Okay? So, you boleh prospect list. Mesti tulis nama, usia apa, kerja apa, nombor telefon. Okay? Duduk di mana? Nampak tak? So ini memang kena tulis. Sebab apa? Kadang-kadang kita punya telefon kan akan rosak. Ataupun banjir, telefon pun hilang. Jatuh dalam jamban. Betul tak? Hilang dah telefon. Nombor kontak semua dah hilang. So kalau you ada tulis saling keluar, ini jadi selamat. Okay? So kawan you boleh dari mana? Dulu kerja punya kawan, kawan sekolah rendah, sekolah menengah, tuition kelas punya kawan, kawan yang jual baju Facebook, yang restoran punya, kedai makan punya, doktor gigi, farmasi. You pergi mana? You pergi petrol station, boleh kenal juga kawan. You pergi Dobby ataupun you pergi potong rambut Siti Zuraida. Tadi bawa anak pergi potong rambut, betul tak? So itu pun sebenarnya prospek you. You nak cerita ke tak nak saja? Kalau you tak cerita, orang lain cerita, orang lain dapatlah. Nampak tak? Semua adalah prospek kita sebenarnya. Okay? So itu adalah langkah yang pertama. Okay? Sampai sini semua okay lagi? Kalau okay, tulis okay. Kalau ada soalan boleh tanya je tau. Boleh tanya je hari ini. Upline day boleh tanya. Okay? Nak semua orang faham betul-betul. Sebab kita nak mula dengan strong. So you kena sedia you punya prospect list, siap-siap. Jangan tunggu bulan 1 baru mula. Sekarang you kena kickstart. Sebab apa? Tadi Aida cakap. Ada orang dia buka itu kad GEP kad yang kedua terus sudah VIP. Sangat lucky, nasib sangat baik. Ada orang Tuhan nak menguji dia lebih. Buka 20 orang pun tak ada seorang nak VIP. Tak ada seorang pun nak VIP, tak nak masuk ahli. Ada juga. Macam kita punya CBM Lee dia cerita 50 orang pertama tau.
Dia pergi pukat 50 orang prospek tak ada seorang pun masuk Ali. Tapi you tengok dia teruskan tak? Sampai orang ke 51 dia GEP, dia orang tu nak. So ini adalah Tuhan menguji tau. Tuhan yang tentukan di mana you punya helang. Tetapi kelajuan tu you yang tentukan. Sama ada you nak pukat laju-laju ataupun you nak teruskan ataupun you nak berhenti. You yang tentukan. Nampak tak? Okay? So yang kedua, langkah yang kedua adalah apa? Adalah mesti hafal. Okay? Mesti hafal semua GEP. Okay? Dalam masa 14 hari. Okay? Hafal semua insentif. Okay? Supaya you boleh dapat leader. Kita kena cakap GEP. So apa yang kita kena belajar sangat simple punya. Dalam buku ini sudah ada. Betul tak? Bagaimana memilih. Ini roda. Lepas tu 3 konsep. Tak ada orang tengah, tak ada main point, tak ada sistem pairing. Ini kena hafal. Okay. Lepas tu kita kena hafal produk. Sebab apa? Kalau you cerita GEP, you boleh dapat business partner. You boleh dapat VIP. Boleh dapat helang. Kalau you hanya cerita produk, you buat demo saja, you hanya akan dapat pelanggan, pengguna. Okay? So, apa yang you kena belajar? Produk, you mesti belajar buat demo. Okay? Demo mesti kena ada. So, that's why demo set mesti kena ada. Oh, kalau you boleh belajar buat demo, aloe vera dengan Arctic Sea, dan you juga boleh cerita HTC, Healthy Triangle yang sangat basic. Basic macam mana? Ini pertama detox, yang kedua khasiat, yang ketiga adalah imunisasi. So kalau kita nak sihat, kita mesti jaga tiga-tiga ini dan kita baru boleh sihat. Basic punya, nampak tak? Yang di sini saya nak tanya siapa memang pandai buat demo. Sudah buat demo punya, tanpa apply pantu, you ada buat demo. Ada buat demo punya, tulis ada. I nak check. Kalau hari ini you masih lagi tak ada demo set, I bagi tahu you. Sorry ya, you nak cari manager memang I tak tahu nak cakap bila. Okay? Kalau hari ini you niat betul-betul nak jadi manager, nak CBM. Tapi demo set pun you tak sanggup nak melabur, nak beli. I tak tahulah nak cakap apa you nak manager ke? Betul ke you nak manager ya? Macam tu. So mesti kena ada demo set. Okay, Maggi semua, lampu, iodine, okay? I bagi tahu you, bila you buat demo saja, memang you senang. You dapat closing punya. So you tengok Siti Rafida, kalau you ada follow Facebook dia, ada tak dia buat demo? Ada kan? Sampai sekarang level 2 CBM pun masih lagi buat demo. So betapa penting ini adalah satu basic. Okay? Lepas tu you kena buat apa? Closing. Kena buat closing. Kena tulis ini. Recruitment. Macam mana nak jadi ahli biasa dengan VIP. Macam mana nak dapat untung duit. So ini memang basic. You kena hafal. Okay, kena hafal. So ini benda memang you boleh hafal punya tau. Dan bila you sudah hafal, kita kena cakap GEP. Kena cakap GEP. Macam mana kita nak practice? Practice GEP bukan practice cari you punya suami, anak. Jangan. You jangan cari suami anak you. Sebab apa? Suami anak you, dia tak akan bagi you jawapan. Dia tak akan bagi you jawapan saya nak jadi ahli ke tak. You kena terus pergi cari prospek. Makcik-makcik. Sebelah, makcik-makcik ramai. Makcik-makcik ada masa. Mai. Dengar I cakap GEP. I bagi tahu you cakap GEP kan. Kali pertama mesti kelam kabut punya. Kali kedua, wah, lupa lagi. Kali ketiga, wah, you buat demo, wah, kena itu electric shock. Mesti kelam kabut punya. I bagi tahu you tak kisah, jangan risau. Sebab apa? You makin banyak kali you cakap, you akan jadi semakin mahir. Siapa di sini memang sudah boleh cakap GEP sendiri? Tulis saya. Siapa boleh cakap GEP sendiri tanpa bantuan daripada upline? Tulis saya. Jangan takut, mesti cakap GEP punya. Okay, mesti belajar. So you kena practice dengan orang tau. At least 20 orang. You practice 20 orang itu mati tak kisah. Sebab apa? You mati 20 orang,
You sudah sangat mahir tau. You punya GEP sudah semakin mahir, you sangat pandai cakap. You tutup mulut pun, you tutup mata pun, you boleh cakap GEP. 20 orang pertama tu untuk you practice saja. Bukan you jangan harap nak dapat closing VIP tau. You practice saja. Macam Kok Sun, you dengar dia cakap GEP kan, sangat-sangat sangat lancar. Sebab apa? Sebab dia practice banyak kali. Dia cerita prospek banyak. Sudah mati tau. Dia cerita tak ada orang mau join depan. Tapi sekarang you tengok dia cerita GEP kan, memang sangat lancar. Sebab apa? Banyak practice. Okay. So at least 20 orang pertama tu adalah kasih you practice punya. Kena mati 20 orang dulu. You ingat apa Bel cakap? Mati 20 orang tak apa. Yang penting belakang tu semua yes. Nampak tak? So that's why mesti practice. Mesti practice. Boleh dah. Tapi perlu belajar lagi nak bagi mahir. Tak dapat belajar punya. You mesti cakap banyak kali then you akan mahir. Belajar kita tak akan mahir. Kita cakap, kita buat baru dia akan mahir. Macam kita masak. Ingat lagi tak masak kali pertama masak tom yum? Tak sedap. Suami pun cakap tak sedap. Kali kedua, tak sedap lagi. Anak cakap tak sedap. Tapi you ada tak putus asa masak tom yum? Tak ada. Kita cuba lagi. Masak sampai kali ke-20. Rasa semakin sedap. Sebab you dah practice banyak kali. Betul tak? So kena practice. Okay? Jangan tunggu. Kena cepat-cepat practice. Okay. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga. Jangan takut tonjol diri, okay? You boleh lama-lama sedap, okay? Okay, yang ketiga adalah apa? Kita mesti guna produk. Bila kita guna produk, then kita boleh kongsi dengan ikhlas. Okay? Ada orang tanya saya, Bel, macam mana kita nak jual Clean 9? Satu je soalan. You sudah pernah makan Clean 9 tak? You pernah tak buat Clean 9? Kalau you tak pernah buat Clean 9, you tak mungkin dapat jual Clean 9. Okay, apa-apa saja pun kita adalah jenama itu. Kita kena branding. Okay, kalau you sudah guna, you pasti pernah, you pasti boleh jual. Okay, kita guna konsep apa? Sharing. Kita share. Okay, so that's why di Forever memang banyak jenis produk. Okay, daripada hujung rambut sampai kaki. You kena fikirkan, you sudah cuba banyak. Yang you paling pandai adalah apa? Ada orang di Clean 9. Macam GLT Yusrida. Dia paling pandai Clean 9. Kuruskan badan. So, dia brandingkan diri. Okay? Coach untuk kuruskan badan. Betul tak? Macam you paling suka apa produk. So, you boleh banyakkan sharing. Okay? Dengan apa yang you handal. Nampak tak? Okay? So, kita mesti guna produk. Makin banyak you guna, you senang sangat you nak sharing. Okay? Next, kita tengok yang keempat. Okay, yang keempat adalah apa? Adalah mesti senapangkan diri. Mesti weapon yourself. Okay, dengan informasi. Okay, dengan apa yang patut ada. Okay, contohnya. Contohnya apa? Kita sekarang kan banyak kepada online. Offline pun kita buat. Sama je. Apa yang kita perlu ada dalam handphone kita sekarang. At least kita ada F2U apps. Okay, sama juga dengan helang-helang yang baru join. Kita kena ajar, okay, mereka supaya apa? Supaya apps F2U mesti ada. Supaya senang nak beli barang. Ajar mereka macam mana sendiri gunakan apps untuk beli barang. Kena ada WhatsApp, ini basic lah. Telegram, kita punya kamus kan. Nak cari testimoni macam mana. So, you kena ajar tau. You kena ajar, you kena sendiri pandai guna dan you kena ajar. So hari ini you join Upline Day, you belajar 5 langkah ini sebenarnya bukan untuk diri sendiri. Nampak tak? Ialah untuk you ajar you punya downline. Bukan untuk sendiri, you nak ajar. So you kena pandai dulu. At least kita ada Facebook, ada Instagram. Okay? At least sekarang kita ada Facebook, Instagram, YouTube kan. Memang banyak cara untuk kita cari prospek. So at least kita bukan mahir semua. So at least you boleh mahir satu ataupun dua. Macam Facebook dengan Instagram. Ada orang dia pandai YouTube, dia guna YouTube. Betul tak? Tetapi ini paling basic mesti kena ada lah. Contohnya F2U. Macam mana beli barang.
Lepas tu Forever punya website. You kena tahu login. Oh, macam mana login untuk check CC, untuk check you punya duit. Bonus you. Betul tak? Ini paling basic. Okay, ini cara untuk check lah you punya bonus berapa. Okay. Ini paling basic. Okay, kena ada demo set yang lengkap. Okay. Ni lah, cawan lah, iodine lah, lampu lah, polystyrene lah. Oh, bila you buat demo, you jangan, oh, kelam kabut. Lupa nak bawa itu jarum. Nak cucuk minyak ikan. Tak ada jarum. Lepas tu kena pinjam. Prospek. Cuba cari jarum. Betul tak? Tak boleh. Ini tak professional. So, you mesti lengkap. Okay, jangan, oh, kita buat kerja, kita mesti sangat lancar. Buat demo mesti lancar. Kena cepat. Okay. Lepas tu, you punya cawan-cawan gelas ini ya, semua kena bersih. Jangan kotor-kotor punya. Jangan ada sisa-sisa. Jangan. Okay. Aloe vera gel pun sama. Okay. Mi pun sama. Janganlah kecil sangat. Sangat kedekut. Itu mi. Kena besar sikit itu mi. Supaya kawan you nampak takut. Hitam-hitam itu iodine. Jangan ketekut. Letak 2-3 titik. Jangan. Ketekut sangat. You kena kasih itu air keruh. Hitam. Itu Maggi pun besar punya. You kasih celup sampai hitam. Kasih dia takut. Barulah dia closing. You sangat efektif. You dah closing. Nampak tak? Okay. So ini semua benda kan. You mesti kena ada. GEP buku mesti kena ada. Okay. Masa beli. Bukan beli satu. Please. Kalau hari ini you nak berniaga. You nak kaya seorang. You beli satu. Kalau you tak nak cari downline, you beli satu. Tapi kalau you betul-betul nak cari leader, you nak cari helang. Gila lah, beli buku GEP tu, belilah 10, belilah 20. Barulah you dapat rekrut VIP ramai-ramai. You beli satu untuk siapa? Betul tak? So ini semua benda mesti kena sedia tau. Lepas tu, kena ada katalog. Okay, online punya katalog mesti tahu mana nak cari. Lepas tu buku 220 penyakit. Ini buku mesti beli. Supaya downline tanya, upline, ini kalau ada kencing manis mau makan apa? So you cari mana? You carilah buku. Kan? Semua ada info kat dalam dah. Lepas tu name card kena ada. Sebab apa? Saya pernah cuba buat counter, buat fair. Buat demo, buat counter, bagi-bagi itu name card, bagi-bagi flyers. Itu prospek dia tengok saya punya demo. Dia tak beli terus pun. Tapi 2 tahun kemudian dia telefon balik saya. Bel, you ingat saya tak? Pernah cuba di situ-situ, pernah tengok you buat demo. Cakap, I tak ingat dah. Sebab terlalu ramai, betul tak? Dia simpan name card saya 2 tahun tau. 2 tahun dia call balik saya. Nasib baik saya masih buat Forever. Nampak tak? So name card sangat penting. Flyers pun sangat penting. Ingat tak? CBM Ina pernah sharing. Dia pun sama. Orang tu simpan flyers dia 2 bulan. Baru call balik nak produk. So itulah betapanya pentingnya you kena ada ini semua senjata. Okay? Mana-mana saja pergi you bagi name card. Bagi name card. Okay? Lepas tu kena ada list. Klien you punya pelanggan beli apa produk. Receipt semua kena tulis. Supaya you boleh servis mereka dengan bagus. You ingat apa yang mereka beli. Okay? Kena ada sampel. Kena ada stok. Betul tak? Ini stok, I beritahu you macam Terengganu, Kelantan. Sekarang kan memang tak ada center. Klang pun tak ada center. So you ialah business partner. Kalau you berniaga, you pergi buat demo, you tak ada stok, you cakap kosong je. You mana seronok, betul tak? You berniaga tapi tak ada stok. Macam you buka kedai runcit. Kedai runcit you, ada rak. Ada rak, tapi rak tu kosong. Orang masuk kedai runcit you, tengok-tengok, ada rak, tak apa barang. Nak apa? Nak beras. Tengok katalog. Nak beras mana satu? Nanti, nak ni. Okay, bayar dulu. I order, 2 hari kemudian, datang ambil beras. Boleh tak macam tu? Kan? Tak boleh kan? So that's why hari ini kita berniaga kan, kita mesti kena ada stok. So bila you ada stok kan, you pergi buat demo baru you seronok. You bila ada stok, you punya hati kan akan sangat selamat.
You cerita demo kan. You bukan cakap nak 1 set ke 2 set. You akan cakap nak SYJ 1 set ataupun 2 set SYJ. Nampak tak? Kalau you ada 14 botol aloe vera gel kan. I tanya you lah, Siti Zuraida. Kan, kalau you ada 14 botol aloe vera gel di tangan you, you pergi buat demo kan. You akan tanya orang tu nak sebotol ke 2 botol tak? You tak akan tanya sebotol 2 botol kan? You mesti tanya dia, okay, 14 botol aloe vera gel ni, you ambil. Ataupun you nak 2 set, 28 botol. Kalau you ada produk, you berani macam ini. Terus VIP. Sebab you ada stok. You akan sangat berani. Nampak tak? So kalau hari ini you tak ada stok di tangan, 2 sisi pun tak ada, macam mana you nak berniaga? Kan you hanya akan jual 1 botol, 1 botol, 1 botol. Nampak tak? So that's why ini stok kan dari mana? Daripada rolling. You pergi berniaga, you menaja VIP, you untung 300 lebih. Betul tak? 10 VIP you untung 3,000 lebih. 3,000 lebih ini boleh tak beli stok? 2 sisi boleh tak beli? Boleh, sangat terlebih dah. Boleh beli 5 sisi dah, 3,000 lebih. Nampak tak? So stok adalah daripada apa yang you untung. You kena pandai jaga duit you, okay? Mesti pandai jaga duit. So ini borang ini semua memang kena ada. Okay. Sampai sini boleh faham tak? Ada soalan tak? Kalau boleh faham, tulis boleh. Kalau boleh faham, tulis boleh. Sudah 4 langkah dah. Ini paling penting adalah langkah yang kelima. Okay. Langkah kelima. Okay. Ada tak soalan? Kalau ada soalan, you boleh tanya terus. Boleh tanya je. Okay. Yang kelima adalah apa? Kena apa? Set maklumat. Okay. Kita kena set maklumat. Siti Zuraida nak tanya. Saya nak tanya. Yang Ben cakap tu penyakit tu yang 220 tu kat mana nak dapatkan You boleh nanti saya send you satu link. I send you satu link ataupun you tanya Suhaima kalau dia ada stok. Kalau tak ada stok, then you boleh dapatkan dengan saya lah. Saya ada stok juga. Bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa English. Okay? You boleh pilih. Boleh beli yang bahasa Melayu lah. Okay? Alright. So nanti saya akan send link dalam grup nanti. Okay. So yang kelima adalah ini. Yang paling penting adalah yang kelima adalah set maklumat. So apa maklumat you? So kalau you masuk sini mesti you punya maklumat at least adalah manager punya. Betul. Kalau you punya niat lagi besar, you punya maklumat adalah CPM. Betul. So kalau hari ini you tak sampai manager, macam mana nak jadi CPM kan? So that's why maklumat you mesti jelas. Okay, dan you kena ada tarikh. Bila you nak capai. Kalau you tak tahu sendiri nak capai bila, you tanya outline you. Bila saya nak planning. Bila saya boleh capai Bel. Bila saya boleh capai. Tanya Suhaima, tanya Shida, tanya Cik Su. Tanya you punya outline. Bila saya nak capai. Kena buat planning betul-betul. Okay. So you mesti kasih komitmen lah. Bila you dah set target, you tak tahu tarikh, you mesti bagi komitmen. Okay. I bagi tahu you di Forever kan, you hanya perlu susah, you hanya perlu kerja penat. Memang kerja penat sebab you balik kerja, you kerjakan siang hari memang penat. Saya faham, dulu saya pernah kerja. Lewat malam saya penat. Tapi kan, I bagi tahu you penat pun you buat Forever, you susah dulu, you penat dulu 6 bulan at least 6 bulan. Betul-betul penat you buat di Forever kan. Pergi cari you punya helang, GEP. I bagi tahu you, ini sangat berbaloi. You kerja keras, Sifu selalu cakap, kerja keras 3 tahun di Forever, income Forever boleh bela you 30 tahun. Siapa nak? Kerja keras 3 tahun, you boleh senang hidup 30 tahun. Siapa nak macam ni?
kerja keras 3 tahun di Forever, senang 30 tahun hidup you. Kalau you faham, you betul-betul kasih komitmen. Tak kisah you part time ke, full time ke, yang paling penting kita kena agihkan masa kita. Okay. So, you kena buat apa tahu? Kalau you sekarang ialah AS dengan supervisor, you kena buka line secara lebar. Buka line lebar-lebar. Selepas you sudah naik assistant manager, I rasa sini tak ada pangkat yang AM kan. You bila sudah AM kan, you baru buka ke dalam. Okay, so that's why sekarang you kena buka lebar-lebar. Pergi buka you punya 50 hingga 100 orang tu. Pergi GEP. Okay, set malamat 3 hingga 6 bulan saja, you mesti capai manager. Set ini mesti 6 bulan capai manager at least. Okay, ultimate goal kita adalah F2D dengan CBM, of course kan. Betul tak? Okay, contohnya bulan 1. Okay, you set mesti capai 10 cc. Bulan kedua, ini sedang planning lah. Kita sedang buat planning. Bulan 2, 20 cc. So, you nampak tak? Bila 20 cc, 10 cc, you campur, sudah 30 cc, betul tak? Kan, nak jadi supervisor, 25 cc je dah cukup. So, you dah cukup untuk supervisor. So, nanti bulan 3, you boleh enjoy 38% dah. Okay, lepas tu, you kekalkan you punya group dan besarkan rangkaian you buat 30 cc. So, 2 bulan, berturut-turut sudah berapa? 50 cc, you masih lagi supervisor. Okay, bulan keempat, you buat lagi lebih, 50 cc. So, 2 bulan sudah 80 cc, you sudah assistant manager. Nampak tak? So, bulan yang kelima, you buat 70 cc. Sebab kumpulan you semakin ramai. Kan? So, 2 bulan campur, 120 cc, you sudah pangkat manager. So, you sudah boleh dapat 48%. Nampak tak? Okay? So, ini adalah planning. Ini adalah strategi. Macam mana daripada AS pergi ke manager dan you naik manager dengan masa 2 bulan. Okay. Ataupun sekarang, you nak jadi manager dalam masa 4 bulan pun boleh. So, you planning lah. Bulan ni, saya buat 20 cc. Bulan 1, 50 cc. Bulan yang kedua, 30 cc. Bulan Mac, 50 cc. So, you tengok 4 bulan kan, sudah 150 cc. Sampai tak? Sampai tak manager? Sampai juga, nampak tak? 4 bulan, 150 cc, you akan sampai ke manager juga. So, that's why ada 2 jalan, ada 2 strategi. You nak sampai ke manager. You sendiri yang kena buat planning. Macam mana you nak sampai ke manager. Okay? Okay. So, ini adalah kita punya kawan baru. Siapa yang ingat ini? Shooting dengan Aman. Saya pernah share dalam grup kan. So, sebenarnya mereka dua ini memang sangat muda punya. Mereka ada kedai makan tau. So, semasa pandemik kan, kedai makan sudah tutup beberapa bulan. So tak boleh berniaga, kedai tak boleh buka. So, memang income pun tak ada. Tapi kena bayar bekerja. So, apa mereka buat? Mereka pun mula buat forever, part time. So, you tengok 4 bulan dia buat apa tau. Bulan yang pertama, bulan 8 hari tu. Bulan Ogos, dia buat 25 cc. Dia fight supervisor, 25 cc. You tengok income dia 4,000 lebih. Bulan yang kedua, dia buat 50 cc. Income 7,000 lebih. Bulan yang ketiga, dia buat 100 cc. You tengok income dia. Sudah 13,000. Sudah 5 angka. Sampailah bulan yang keempat, dia buat apa? Dia buat 150 cc. Terus F2D. Hanya part time saja. Okay? Kedai masih lagi buka. Masih ada buka kedai siang hari, okay, sampai malam. Tapi dia buat forever. Picit masa. Picit masa. Masa dia free, main WhatsApp, cerita GEP. Macam tu. So memang dia hanya 4 bulan, dia sudah capai F2D dalam forever. Dan dia sudah pecah rekod tau. Ini orang sudah pecah rekod. 4 bulan sudah untung 45,000. Part time sahaja.
So you jangan cakap, oh Bel, saya part time, saya tak boleh. Saya part time, saya tak boleh. Saya ada anak ramai, tak boleh. Dia pun ada anak, 2 orang. 2 orang ke 3 orang kecil-kecil punya. Pun sangat sibuk punya orang, tapi dia pun boleh. So tak ada alasan kata kita pun boleh. Betul tak? So you nampak 4 bulan dia sudah dapat income macam ini. So that's why kan, sebenarnya forever kan, kita memang kena upgrade. Kita punya maklumat ialah mana, you kena fikir. So that's why kalau sekarang belum lagi manager, maklumat pertama kita mesti manager. Sebab kita tahu manager adalah tempat paling banyak duit, 48%. Then you boleh pergi ke F2U, F2D, okay, nak beli kereta impian you, nak pergi melancong, betul tak? Nak pergi Abu Dhabi, nak pergi Cancun, betul tak? Nak pergi melancong percuma. Lepas tu nak dapatkan you punya CBN check. Semua ini bermula daripada you sendiri. Okay? Sama je. Basic 5cc. Betul tak? So ini 5cc paling-paling basic. Yang penting adalah kita kena ada maklumat. Maklumat 2 bulan at least kita nak mesti apa? Mesti apa? Tadi kita cakap 2 bulan mesti at least 50 hingga 100 prospek. Pergi buka. Okay, daun gugur. Daun akan gugur. Tapi you kena buka laju yang baru. Kena cari balik daun yang baru. Okay, so kena ada maklumat berapa GEP sehari ataupun seminggu. You nak set bagi sendiri berapa GEP you nak buat dalam masa seminggu. Sebab maklumat kita nak cari 12 orang VIP. Ingat lagi tak ni? Untuk kawan yang nak jadi supervisor ataupun manager. You tengok 12 orang VIP. Kalau you promote XYZ pack kan. Satu XYZ pack you untung 300 lebih. Kalau 12 orang kan, you dah untung 4,000 lebih. Forever bagi lagi extra 5%, jumlah sebulan 2 bulan kan, adalah 4,900, hampir 5,000. Nampak tak? So kalau Siti Zuraida, you tunjuk kawan you tengok income saya sebulan. Part time saja tau, part time saja dah 5,000. Betul tak? You rasa you punya kawan kan akan rasa, wah, tertarik tak? Kan? Dia nak follow you tak? Dia nak follow you sebab you dah tunjuk you punya bukti. Sama dengan tadi itu shooting. Kenapa dia sangat cepat nak dapat fighter? Sebab dia tunjuk income bulan pertama dia adalah, ingat tak? 4,000 lebih. Kawan dia tengok, wah, part time bulan pertama sudah 4,000 lebih. You tahu tak? Dia menaja ramai VIP sebab dia punya income yang pertama tu. Ramai orang dia cakap apa tahu? Saya dah buat setahun, saya ada 12 VIP. Tetapi you tunjuk statement you sebulan 1 VIP. So kawan tengok, satu VIP you untung 300 lebih. You rasa kawan tengok 300 lebih, you rasa menarik ataupun tengok 4,000 lebih menarik, you rasa? You tunjuk kawan, sebulan, bulan ni saya dapat extra 300 lebih. Menarik ataupun tunjuk 4,000 lebih menarik. You cerita, you pilih 4,000 betul tak? So itu sebab kenapa kita cakap 2 bulan, mesti fokus 2 bulan. Pukat sangat laju. Sebab apa? Sebab nak membina you punya income statement. Supaya you boleh tunjuk kawan you tengok income saya. You rasa forever tak boleh buat ke? Sebulan I buat saja sudah 4,000 lebih. Boleh buat ke tak boleh buat? Boleh buat. Untuk nampak tak? So kita kena buktikan kepada kawan kita. So kalau kita duplicate kerja ini, kita copy. Duplicate kerja ini kepada 2 hingga 3 orang FPO. You buat 12 VIP. Dia pun buat 12 VIP. You tengok 75 cc. Kalau you duplicate lagi ramai, you nampak tak? Sudah 125 cc. So you sudah jadi manager tau. So that's why kan, ini kerja adalah kerja duplicate. So apa yang you kena duplicate? 5 langkah ini. Okay? So you hanya perlu duplicate 5 langkah ini. So bila you sudah ada VIP, barulah. Betul? You pergi cerita GEP kan? Upline selalu cakap, nak bawa lah downline pergi ke training, nak bawa downline pergi kickstart.
Ada siapa yang fikir, alah, aku pun tak ada downline. Betul tak? I pun belum ada downline. Nak bawa siapa? Betul tak? Sifu cakap, you bawa ramai, semakin ramai you bawa downline you pergi ke Kickstart, semakin besarlah you punya rangkaian. Betul tak? Lepas tu you pun fikir, nak bawa siapa? Siapa ada fikir macam ini? Tulis saya. Nak bawa siapa pergi Kickstart? Nak bawa, nak ajak siapa daftar? Tak ada downline. Betul tak? So, ini downline dari mana? Ini downline daripada 5 langkah. Kalau you teruskan buat 5 langkah kan, sebenarnya you punya anak buah kan akan keluar. You punya helang akan keluar. So betapa cepat you pergi GEP. Betapa cepat you pergi buat demo. Okay? So that's why ini Kickstart kita bulan Januari dan juga kita punya Eagles Night adalah apa? Bulan 3. So sebenarnya kalau you betul-betul pergi buat 5 langkah ini kan, kita sama-sama kita buat semula 5 langkah ini, so you akan sangat cepat dapat you punya factor, you punya helang. So you punya VIP kan, semua you ajak pergi ke ini 18 skill set. Kan? Kita punya CBM Shida kali ini akan jadi speaker. So siapa sudah daftar? Siapa yang sudah daftar ini Kickstart punya, tulis saya. Ada yang sudah daftar tak? Ke tak ada orang lagi daftar? So kena cepat daftar tau. Kena cepat-cepat daftar. Ini Kickstart. Sebab apa? Sebab kalau kita sendiri tak daftar, you jangan tunggu downline dulu. Downline saya tak daftar. Manalah saya nak daftar kan? So kita sebagai leader kan, kita mesti daftar dulu. Okay? So mesti daftar. Ini link. So cepat-cepat tekan itu link nanti kena daftar. Okay. So siapa ada soalan nak tanya? Sampai sini. 5 langkah. Ada tak soalan? Siapa rasa ada belajar something baru? Sebab I nampak ramai yang tak pernah dengarkan 5 langkah. Macam Huda. Huda tak pernah dengarkan 5 langkah. Walau pernah dengar? Tengok video Bell baru ni. Ada dekat YouTube. Ada dekat YouTube kan? Sudah dengar habis? Dengar bila teknik-teknik. Tengok-tengok macam tu laju-laju. Tak sambung-sambung lah kan. Nak tengok terus tu tak dan lah. Tapi sambung-sambung gitu. So hari ini you dengar secara live kan? Apa Huda dapat? Cuba share sikit. Lebih faham sikit lah. Jadi kita kena senaraikan 50 hingga 100 list nama tu. Dan kita dapatkan daripada kenalan-kenalan yang kita tahu. Yang saya dapat daripada video YouTube tu, daripada kita tadika, sekolah rendah, kita tempat kerja kita. Senaraikan lah. Jadi kau boleh print out lah. Biar kita nampak benda tu lah. Dapatkan data-data dia dari segi nombor telefon dan dapatkan daripada Facebook. Rakan-rakan lama tu kita tarik balik lah kan. Lepas tu kita kena hafal lah cara buat GEP tu, kena faham dari segi kita punya nak capai kita punya supervisor, assistant supervisor, kena tahulah dan kita kena buat planning lah, perancangan lah. Bila kita nak capai benda tu lah, kita kena tahu produk dan gunakan produk lah. Jadi kita lebih faham tentang produk tu. Bila kita faham produk tu, mudah untuk kita share dengan orang lain. Jadi benda tu saya tengah study lagi lah, tengok video-video back untuk kita, bila kita tahu macam saudara kita sakit, kita produk apa yang sesuai untuk dia lah. Dan kita kena faham dari segi produk tu 3 asas utama, yang usus tu, yang mana 4 produk utama tu, AVG, Berry, yang mana sesuai untuk kita punya prospek lah. Yang kedua, kita kena ada artik C tu, mana 3 kaki itulah yang mana sesuai dengan kita punya prospek, kena hafal betul lah. Yang keempat, kena apa? Lupa dah. Belangang ya. Baru praktis untuk cakap lah kan. Betul lah. Ini salah satu bentuk GEP lah kan. Itu je lah. Okay, terima kasih Beth.
Okay, so at least you sudah nampak 5 langkah tu yang mana. So at least orang yang baru join kan, you tahu apa saya perlu ada. Apa saya perlu belajar dulu. Sebab kita tak mungkin dapat belajar semua tau. Kita jangan tamat dulu. Kita jangan tamat sebab di Forever kan memang banyak sangat ilmu yang kita boleh dapat. Setiap hari kita boleh dapat something baru. Betul tak Huda? So kita jangan tamat. So 5 langkah ini adalah step yang paling basic. Kalau kita nak dapat supervisor, kita nak sampai manager dengan sangat cepat dalam masa 3-6 bulan, kita kena fokus dulu 5 langkah ini. Sebab memang terlalu banyak ilmu yang kita boleh dapat lah. Memang tak habis belajar. Bel sampai hari ini pun memang tak habis belajar. Tapi paling basic adalah at least you tahu, okay, 7 hingga 14 hari, kita mesti confirm and guarantee mesti dapat hafal GEP dan juga demo basic. Itu demo yang paling basic. Iaitu aloe vera gel dengan Arctic Sea dan you boleh cakap HTC tu dengan sangat basic lah. Okay, tapi kalau you semakin mahir, you tengah banyak system day, banyak video, you akan semakin maju. Then bila you semakin maju, then orang dengar you sharing kan, dia akan rasa lagi confident. Ini adalah daripada masa. Kita kena masa untuk praktis punya. So at least 7 hingga 14 hari, Huda kena make sure sendiri. Sudah boleh cakap GEP. Dan ini memang kena praktis. You kena cari orang praktis. You jangan takut kan. Orang tu cakap-cakap dia sudah mati. You jangan takut. At least mesti mati 20 orang punya. So you boleh carilah makcik-makcik, pakcik-pakcik. Orang-orang untuk praktis, untuk belajar, untuk bercakap. Praktis kita punya lidah. Mungkin dia dengar-dengar dia tak faham you cakap apa. Kadang-kadang dulu I cakap kan, I sendiri pun tak tahu sendiri cakap apa tau. I cakap-cakap habis lah cakap, I sendiri pun tak tahu cakap apa. I tanya you faham tak? Dia tak faham I cakap apa. I sendiri pun tak faham sendiri cakap apa. So ini memang normal. At least you have to practice at least 20 orang. Dan kemudian tu kan, you akan semakin mahir, semakin lancar. Okay, kita kena melalui proses dia lah. Kena melalui proses dia. Okay? Okay, so orang lain ada tak soalan nak tanya? Ataupun you rasa nak sharing lah. You rasa nak sharing apa yang you dah dapat malam ini, you rasa something yang baru. So untuk manager pun sama. Kita kena practice 5 langkah ini dan jangan lupa kita kena ajar ke bawah. Sometimes ini benda memang kena one to one ajar dia. So kita dah ajar, kita kena check, senarai nama dah buat belum? Tunjuk saya mana senarai nama. Sebab kadang-kadang mereka dah senarai nama tapi tak tahu macam mana nak analisis TCP 25 ABCD tu macam mana kita kena tunjuk. Selepas kita tunjuk, kita kena GEP. Kena dengar dia GEP. So macam Huda kan, Huda boleh practice GEP, you boleh cakap sekali dengan upline you. Cakap dengan upline you, okay tak upline? Saya cakap okay tak? Dah okay, then you pergi practice dengan pakcik-pakcik, makcik-makcik, you pergi cerita. Itu cara yang paling laju lah. Okay? So orang lain ada tak soalan? Tak ada soalan, itu paling menakutkan. Bermaknanya kita tak pergi, kita tak ada aktiviti. Cik Su. Cik Su ada Bel. So 5 langkah ni memang sentiasa kita faham dan kita buat, tapi bila Bel buat yang ni, walaupun saya dah lama tahu pasal 5 langkah, cuma kita guna tak komplit. Dan saya buat, bila Bel cakap tadi, saya buat analisis balik dan saya dapat kena pasti saya tak menggunakan 4 konsep yang Bel berita pamerkan saya tadi. Time, car, people dan 25 usia punya ni, age. Lepas tu bila saya analyse, saya rasa lagi detail dan lagi tepat lah. So bila saya update macam ni lah, saya buat chart untuk saya sendiri supaya senang saya nak recall.
dan saya nak tahu benda yang Bel sampaikan tadi. Bila saya suka bila bercakap, saya suka menulis sebab dia masuk direct dekat saya punya mind, kat saya punya otak, dan saya boleh nak discuss dengan saya meeting lagi insya-Allah. Benda tu memang betul lah Bel, benda yang ni kalau kita sendiri tak buat, benda ni tak akan dapat result. So tahun 2022 kita akan sama-sama terus buat dengan fokus dengan 5 langkah ni. 5 langkah ni bermula pada kita lah sebagai seorang leader, dan kita kena grow supaya tahun 2022 kita nak semua berjaya bersama kita insya-Allah. Dan macam tadi juga dia ada yang 20, 50, 30 dengan 50 ni, dan saya punya downline ada 2 orang yang memang target capai manager sebelum bulan 4. Dan seorang tu target sebelum bulan 5. Ini yang dengan saya lah baru ni. Dan saya kena pastikan diorang ni grow betul-betul supaya matlamat diorang ni memang tercapai insyaAllah. Dan saya akan balik dengan Suhaimah berkenaan dengan Rozimah dan juga Nora Deni lah untuk dia lead kepada manager, meet yang target balik. Dan apa yang saya kena pasti kat sini, ramai yang leader kita sendiri tak faham pasal GEP dia. Sebab tu dia tak berani nak bercakap pasal GEP. Saya bukan dia sendirilah, maksudnya kita sebagai leader pun tak complete 100% monitor. Sebab tu pokok kita tak berbuah dengan pokok yang kita tanam tu tak berbuah dengan banyak. Dia tak berbunga dan tak berbuah. Sebabnya kita sendiri tak lead dengan betul. Sebab tu benda yang kita belajar dekat sini, back to basic. Senang je back to basic balik. Betul Bel cakap, kita kena grow betul-betul back to basic. Bukan cakap saja dan terus buat. Cakap saja pun tak guna. Sedap dah makan. Okey, cakap saja pun tak guna dan terbuat insya-Allah. Doakan kita tim kita Bel sama-sama melangkah, dan baru ni pun ada buat meeting dengan ibu, short meeting baru ni, tapi tak complete lagi lah untuk grow lagi laju. Tahun 2022 kita akan grow lagi laju dan pastikan semua capai insentif insya-Allah. Amin. Amin insya-Allah. Okey, memang penting, baguslah. Okey, thank you kepada Cik Su punya sharing. Memang benarlah kalau kita tahu je benda tu, tapi kalau kita tak buat, dia tak akan berbunga kan, macam Cik Su cakap kan. So that's why selalu kita kena remind tau. Kita kena remind sendiri back to basic. Apa tu back to basic? 5 langkah. Kan kadang-kadang kita buat kita macam hilang hala. Hala tuju kita, macam buat tak tahu nak buat apa. So back to basic 5 langkah. So memang 5 langkah tu lah kita kena selalu review tau. Review dengan kita sendiri, dengan kita punya FPO, kita punya helang. Remind sebab orang akan lupa. So kalau hari ini you tak boleh nak hafal 5 langkah ni, bermakna kan anda belum lagi betul-betul menguasai BO sistem. Kalau you betul-betul faham, you buat 5 langkah, you sudah menguasai dia. I bagi tahu you pasti akan CBM punya. Okay? So that's why kita kena sendiri buat semula. Then pasti akan sampai lah. Okay. So thank you kepada Cik Su punya sharing. So I believe in you. So pasti kita kena saling remind. Okay, saling remind kita buat selalu 5 langkah ini. So ada siapa lagi nak sharing? Apa yang you dapat hari ini? Mungkin you nak remind sendiri. You nak remind sendiri ataupun ada sesuatu you nak tanya, ada tak? Ada tak? I tanya sikit, siapa rasa ada belajar something baru malam ini? Tulis saya. Sebab I percaya yang masuk dalam kelas ni kan, adalah orang yang nak tahu. Tetapi I tak pasti kenapa ada yang, ada pasti ada, okay. Kan? Kak Tija, Kak Ani kan. Okay. So yang sudah lepas kita bagi dia lepas. Okay, tahun 2021 apa yang kita dah tak cukup, silap buat ataupun terlupa buat, tak tahu nak buat apa, ataupun you pun sendiri tak tahu apa aku dah buat tahun 2021 ni kan, macam tak buat sesuatu, macam buat tak cukup baik. So kita lupakan, kita
kita ambil segalanya sebagai satu pengalaman kan. Okay, then kita mula sekarang kan. Buat balik basic, senarai balik. Tengok balik you punya senarai nama ada tak 100 orang. Sebab ini senarai nama kita kena asyik tambah tau. Kita kena tambah. Macam Cik Su dengan Bel dah lama di Forever. Macam Ibu dah lama di Forever. Sebenarnya ini memang kita kena tambah selalu. Itu sebab kenapa kita nak kenal orang. Kita nak keluar pergi kenal orang. Kita dalam social media, kita nak kenal prospek baru. Kita kena asyik tambah prospek kita. That's why you nampak kan ada orang yang dia memang, kenapa dia sangat senang recruit orang. Sebab apa? Sebab dia memang mulut ringan. Dia pergi sharing, dia pergi GEP. Dia tak berhenti buat ini 5 langkah. So dia boleh dapat banyak recruitment yang baru. Okay? So kena selalulah buat benda ni. Okay? So kalau tak ada soalan, okay, kalau siapa-siapa nak ambil gambar boleh buka video, kita ambil gambar dan kita bersurai. Okay? Kena bagi sendiri masa kan untuk check semula you punya senarai nama. Masa you tulis nama tu, you jangan tilip nasib dulu. You salin dulu. You tulis saja nama dia. Okay? Tak ada orang nak ambil gambar. Yang lain? Tak kisahlah. Nak tak nak. Okay? Dah ready? Kenapa Suhaimah tak happy hari ini? Okay, I dah ambil 1, 2, 3. Okay, cepat-cepat. Siapa lagi nak buka video punya? 1, 2, 3. Okay. So that's why kita back to basic maklumat kita kan. Next time kita bila kita buat upline day ke, kita buat apa-apa coaching kan. Satu orang bawa lagi 2 kawan baru masuk. Okay tak? Kan bila kita buat 5 langkah, kita mesti ada recruit orang baru. Huda pun bawa 2 orang kawan baru masuk dalam upline day. Best ke best? Kan Siti Zuraida pun bawa 2 orang. Suhaimah pun bawa 2 orang baru. Kita tak nak tengok dah Ruzima. Kita bawa orang baru kan. Kan Ruzima pun bawa 2 orang baru. Faridah Hitam pun bawa 2 orang baru. Macam itulah kita patut ada maklumat macam ini. Baru kita punya team boleh berkembang. Okay? Okay ya? Okay? Okay? Okay, so itu saja kita punya coaching. So next week adalah last punya coaching. Okay, so kita teruskan buat GEP. Kita jangan tunggu dah. Okay, kita jangan tunggu next year. Kita buat terus. Okay, so itu saja daripada Bel. Okay, last kita laungkan slogan. Ingat tak slogan kita? Yes, no limits. Go, go, go. Million A. Huda tahu ke slogan kita? Semua buka suara. Sebelum tidur kita laungkan slogan. Lama tak laungkan slogan. Macam mana I mau buka suara? Unmute Ask all to unmute. Okay. Kita jerit sekali saja. Ini kasih kita sendiri power. 1, 2, 3. Yes, no limits. Yes, go, go, go. Million. Okay, good night semua. Bye-bye. Thank you, Bel. Thank you so much. Assalamualaikum. Selamat malam.